Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita peluang untuk bersama-sama di dalam kelas online ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan baginda lah maka hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Baik, semua sihat ke untuk belajar tahun 4? Jadi hari ini Ustaz akan menerangkan sikit mengenai perpuluhan. Daripada sebelum ni kita belajar mengenai pecahan. Jadi hari ini kita tak belajar dah mengenai pecahan. Okay, kita akan terus kepada perpuluhan. Perpuluhan. Okay, penting perpuluhan ni adalah kerana perpuluhan ini berasal daripada titik lah, nombor yang ada titik. Okey, titik hanya satu saja dalam nombor, titik satu, jangan banyak-banyak titik. Titik-titik banyak salah lah. Jadi contohnya kita dah belajar sebenarnya darjah 3, darjah 2, darjah 2 kan. 5.1. Kalau bahasa Inggeris dipanggil 5.1. Point tu maksudnya perpuluhan lah. Dalam bahasa Melayu kita sebut perpuluhan ataupun 5.1. Itu maksud dia. Okey, tu faham Jadi kalau bahasa Inggeris saya akan sebut 5.1 point. Kena letaklah point tu. Point tu maksudnya perpuluhan lah. Setengah-setengah orang dia sebut point, tapi yang lebih tepat dalam bahasa Melayu ni kita sebut perpuluhan. Okey, baik, bagus. Semua senang saja, semua boleh buat insya-Allah. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai perpuluhan ni. Sangat penting sangat penting sebab perpuluhan ni dia berkait-kait dengan bahagi dan sebagainya. Ustaz pernah sebut dulu, bahagi dah sekarang ni bahagi di peringkat kita kena selesaikan sehingga tak ada baki. Bila tak ada baki kita akan gunakan perpuluhan. Okay, jadi kena tengok betul-betul perpuluhan ni, kena faham satu persatu apa itu perpuluhan. Baik, perpuluhan yang pertama kita tengok 5.1. 5.1 kat sini adalah bermaksud 5 ini nombor biasa kan. Okey, 5 ini nombor biasa. Titik ini membezakan antara ini adalah nombor perpuluhan. Satu ni nombor perpuluhan. Dia bezakan nombor perpuluhan dengan nombor biasa. Okey, nombor biasa ni maksudnya nombor macam kita sebutlah 12, 13 ke apa semua itu, 100, 10,000 itu selagi dia tak ada titik itu panggil nombor biasa lah. Ataupun dalam bahasa matematik dipanggil nombor bulat. Bila sebut perpuluhan, dia ada nombor bulat dan dia mesti ada nombor bulat dan dia mesti ada nombor perpuluhan. Maksudnya kena ada titik. Okey, itu faham. Itu konsep biasa. Jadi kita tengok satu persatu. Okey, katakan tadi 5.1 tadi tu. Okey, 5.1. 5.1 ini kita tengok dia yang pertama adalah kita kena tahu ni adalah satu tempat perpuluhan. Katakan dia kata 5.12 contoh. Kita tak sebut 5.12. Jangan sebut macam tu, salah. Kena sebut 5.12. Sama juga ni, yang atas ni 5.1. Kita tak sebut 5 ataupun kita sebut 51, tak boleh lah. Kena sebut lepas perpuluhan kena sebut satu nombor. Kita tak boleh sebut dia 12, tak boleh. Okey, 5.12. Itu cara sebut dia. Dan kalau dia tanya soalan suruh tulis dalam perkataan, memang cara dia macam tu. Jangan tulis 5.12. Itu salah. Okey, jadi kita kena faham. Dan ada satu lagi 5 perpuluhan, kita akan sebut apa? Okay, kita akan sebut apa? 125 contohlah. Ni. Okey, yang pertama kita abaikan nombor 5 kat depan ni sebab nombor 5 kat depan ini adalah nombor bulat, nombor biasa, tak perlu pun kita tahu sebab nombor biasa. Jadi kita dah belajar sebelum ni. Okey, perpuluhan 1, 5.1. 1 ini adalah kita sebut dia sebagai per 10. Dia adalah per 10. Satu adalah per 10. Jadi samalah. Satu kat bawah ni pun sama per 10. Ni pun per 10. Dia memang disebut sebagai per 10. Per 10.
Baik, yang kedua adalah, yang nombor 2 ni adalah per 100. Per 100 lah. Okey. Okey, itu nombor 2. Yang 5 sama juga, bawah ni 2 ni pun per 100 juga. Yang 5 ni kita panggil dia per 1000. Tolong kena ingatlah yang ni. Tak ingat tak apa, tapi lebih baik ingatlah ilmu kan. Per 1000. Okey. Per 1000. Adik kena tahu dia ada tempat-tempat dia. Kalau macam kita belajar dulu, ini adalah SAR, betul tak? Kalau ada nombor depan lagi jadi puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan sebagainya lah. Kan? Ni tak. Dia lepas perpuluhan, kita kena tahu per 10. Lepas tu per 100, per 1000. Dia tak ada SAR. Dia kena tulis per lah. Per. Kena tulis per 10. Itu cara dia. Kalau tanya nilai tempat bagi perpuluhan 1.1 tu kan, kita cakaplah per 10. Macam tu. Okey, baik. Ini senang sahaja, kena ingatlah. Okey, jadi kita akan pergi ke tambah terus. Ni rasanya Ustaz rasa semua dah boleh buat. Okey, kita tengok tambah. Contohkan tadi 5.125. Okey, cara sebut dia macam tu. Tambah dengan berapa? Katakan tambah 2.705. Mesti sama. Dia sama macam SAR puluh ratus tempat susunan dia mesti sama. Ini adalah tempat per 1000. Ni dulu kita start dengan 1 per 10. Okey, Ustaz tulis 10. Maknanya dia per 10. Ini per 100. Dan ini adalah per 1000 Okey, per 1000. Itu maksud dia. Ustaz tak tulis lah per tu panjang, takut tak muat. Jadi 10 tu maksudnya per 10, per 100, per 1000. Itu maksud dia. Jadi kena sama tempat dia. Jadi kita kena detect lah yang mana satu. Dia macam sama macam SAR puluh ratus tu, dia kena duduk tempat yang sama. Kalau kita nak bentuk lazim, mesti duduk di tempat yang sama. Jadi kita selesaikan macam biasa, tambah biasa saja, tak perlu risau. 5 tambah 5, 10 kan. 1 tambah 2, 3. Macam biasa. Yang ni 8. Titik dengan titik jangan buat 2 titik. Titik dengan titik adalah titik saja. Perpuluhan dengan perpuluhan mesti perpuluhan saja, tak perlu buat 2. Tiba-tiba buat 2 pulaan jadi jam, salah. 5 tambah 2 tu 7. Okey, tu siapa ni, senang saja. Katakan Ustaz bagi 5.125. Tak, soalan tadi sama je. Cuma tambah dengan 3.27. Macam mana kita nak buat? Okey, kita buat bentuk lazim. 5.125 tambah dengan okey, 3 mesti duduk tempat SAR dengan SAR. Okey, 3 sama. 2 per 10 buat 2, 7 pun duduk sini. Jangan buat, kalau kita tulis biar macam ni. Sebab apa? Kita boleh letak kosong je sebelah tu. Sebab dia tak ada apa, tulis kosong. Dia takut pening lah pula kalau tak tulis. Jadi tulis kosong, senang. Kenapa macam tu? Sebab 2 ini adalah per 10. 7 itu adalah per 100. Per 1000 dia ada tak? Tak ada. Jadi kosong. Macam tu. Kena tahu Tolong. Jadi ingat per 1000 tak ada. Jadi kosong lah. Tulis kosong saja. 5 tambah kosong 5. 2 tambah 7 9. Ni 3. Titik dengan titik 8. Itu sahaja. Senang saja. Tambah dia senang. Jadi Ustaz nak suruh kamu buat latihan lah. Jadi setakat itu sahajalah perpuluhan kita. Kita akan Ustaz akan ulas banyak lagi mengenai perpuluhan ini. Jangan risau, InsyaAllah. Jadi Ustaz harap semua bersedia belajar dengan betul-betul. Tolong buat latihan yang Ustaz berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.